Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Okay, alhamdulillah. Thank you to our moderator, Brother Faiz, the committee members for Nuqaba Council, okay, Ustaz Mahfuz, and not to forget my dear Nakib and Nakibah of CFS IUM. Alhamdulillah. Tengok muka pun semua dah tahu tajuk malam ni kan. Kalau saya tak hurai pun memang dah boleh hurai. Semua pun dah ambil UI kan? Ambil. Ada yang tak ambil? Yang tak ambil pun dah boleh hurai juga. Lebih baik daripada saya. Saya ni dengan masa yang tak berapa mencukupi sebenarnya. Preparation saya ni terlalu sedikit. Bagi saya sangat tidak berpuas hati sebab tajuk ni tajuk yang sangat besar. Ya, tajuk ni besar sangat. Sebabnya bila kita bercakap tentang keimanan, bercakap tentang akidah, kita mesti perbincangan mengenai topik Allah, Al-Quran, Rasul, hari kiamat, qada qadar. Dia tak boleh nak belajar macam kita rasa macam sekali belajar tu that's it. Kita tak boleh. Kita kena selalu belajar dan secara berterusan belajar. Sebab apa? Sebab katalah kita cerita tentang Rasul, adakah kita mengenali siapa Rasul-Rasul yang ada, yang Allah sebut dalam Quran tu? Kat mana kronologi tak payah cerita, memang sebab Allah taburkan dalam Quran mengikut sirah Rasulullah, menjawab persoalan Nabi dan para sahabat. Jadi kita tak tahu kat mana start cerita Nabi Musa. Baca-baca surah Al-Baqarah dah cerita Musa ada kat situ. Musa suruh kaum Bani Israel cari lembu. Pergi lagi, dia kena bakar pula. Bila cari lembu, bila kena bakar, kita tak tahu kronologi. Jadi bila mana kita masih dalam situasi tidak tahu, kita tak boleh nak underestimate diri kita supaya kita akan terus mencari ilmu. Walaupun tajuk agak biasa. Bagaimana simpelnya Alif Lam Mim, sebagaimana simpelnya Alif Lam Ra, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad. Sampai hari ini tak ada siapa-siapa pun yang masih boleh memberi satu penterjemahan. Nak cakapnya manusia ni hebat tak hebat dari segi ilmu? Sangat tidak hebat. We don't know anything. Kita jangan underestimate. Jangan kita rasa macam besar diri, rasa macam aku dah tahu dah, sebut je surah Yasin aku dah tahu dah. Yasin ni selalu baca tiap malam Jumaat. Okay. Walhalnya, adakah kita tahu berapa orang Rasul yang Allah cerita dalam tu? Allah cerita, Allah hantar 2 Rasul, Allah tambah lagi 1 Rasul, fa'azzaznahum bithalith. Allah kata dia dah hantar 2, Allah hantar lagi 1 Rasul. Buat apa tujuan 2-3 Rasul kepada satu kaum ni? Adakah kita tahu? Siapa lagi figure-figure yang kita tahu? Maknanya kalau kita banyak benda tak tahu, selagi itulah kita kena set our mind to keep learning and learning until we die. Boleh faham? Itu maknanya satu benda kita kena highlight dekat anak-anak buah kita, bahawa you all nampak tajuk ni biasa. Dah belajar Rasul ada 25, Rasul ada 5 ulul azmi. Tapi adakah kita mengenali siapa mereka? Kalau kita mengenali mereka, sebut je nama Nabi Ibrahim tu, dia terasa dalam hati ni. Momen-momen dia kena bakar, momen-momen dia berdebate dengan ayah dia. Okay? Saya tak nak sentuh kepada cerita Nabi Ibrahim into detail. Kalau nak sebut boleh, tak ada masalah. Tapi fast train kena buat sesi lain lah. Cerita Nabi Ibrahim saja, baru best. Ini cerita dia terlalu general lah. Dia tak, not into the stories, but then into the keimanan. Macam mana kita nak memupuk keimanan kita kepada Rasul. Bila sebut Rasul,
kita rasa macam we belongs to all those Rasul. Kita bukan rasa macam Nabi Muhammad je yang kita rasa nak menyayangi dia dan mengenali dia dengan detail, bukan. Sebab Rasul, bila Allah sebut Rasul, maknanya semua sekali. Ya, menolak seorang Rasul seolah-olah menolak kesemua Rasul. Okey? Alright, itu mukaddimah. Alright. Okey, saya sebab masa singkat, masa sejam. Bila masa sejam, saya nak kena bercakap tentang Rasul setengah jam. Yang mana kalau Rasul biasa saya belajar pun 40 jam. Nak kompres pada setengah jam, saya tak tahu apa benda saya nak share. Jadi saya buat dia dalam bentuk akronim, akronim supaya senang kita nak ingat. Sampai bila-bila kita akan ingat, sebut je R, sebut je A, sebut S, U, L, kita boleh associate dengan kepercayaan dan keimanan kita kepada Rasul-Rasul. Ya, insyaAllah. Tapi hereafter, untuk hari kiamat saya tak sempat. Sebab saya ada banyak meeting hari ni. Okey. Pertama sekali, utusan Allah mengutuskan Rasul ni tanda Allah sayang kepada hamba-hambanya. Kita kan selalu sebut dalam solat, ya, Alhamdulillahirabbil-alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Adakah kita menjiwai Ar-Rahman yang Allah tu? Macam mana Allah ni Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman ni dia manifestasikan dalam bentuk pengutusan Rasul-Rasul. Kalau Allah cipta manusia, okey, korang hiduplah di muka bumi ni, buatlah sesuka hati korang ke khalifah. Allah boleh je buat macam tu. Tapi Allah ni Ar-Rahman, dia cipta kita and then dia bagi seseorang untuk, okay, you all boleh buat ni, you all tak boleh buat ni, you all have to be very careful, you all nanti akan dihisap, you have the guidance. Okay. Orang tu nak tahu dia sayang ke tak sayang kat kita, bila dia jemput kita mari ke rumah, dia guide. Ya, dia guide. Korang kalau sampai tol ni, korang belok kiri and then korang nampak satu bangunan tu, maknanya you sekarang ni dah ada Waze, you tak menjiwai sangat benda tu kan. Cuba you berjalan tanpa Waze, tinggal handphone, boleh tak berjalan? Tak boleh berjalan. Lepas 40 km pun sanggup patah balik, mari ambil handphone sebab nak tengok Waze. Maknanya you need the guidance. Every human soul, we need guidance. Without guidance, we will lost, we will go astray, we will go to the wrong path of God. So, Allah, tanda Ar-Rahmannya Allah, dia bagi kita seseorang untuk guide kita. Ya. Bersama tu, okey, nombor satu, Rasul bila dia nak guide kita, mestilah dia pun mendapat guidance. Okey, Allah bagi tahu dalam banyak ayat, ya, dalam surah Ali Imran ayat 33, dia memilih, Allah pilih, Allah punya pilihan ni dalam hall ni, daripada ramai-ramai ni, Allah pilih seorang. Kita tak boleh nak melantik diri sendiri. Tak boleh lantik diri sendiri, tak boleh volunteer, tak boleh appoint anyone else. It's not based on human appointment. This is not being appointed by any human being. This is solely the appointment made by Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Allah mention, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa Adama wa Nuhan. Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Okey? Maknanya, tahu tak maksud istafa? Istafa ni apa? From the word Safiyun. Safiyun, suci. Suci itu diukur melalui apa? Apa yang suci? Hati yang suci. Kalau manusia sesama manusia, kita boleh nampak ke kesucian hati dia?
tak boleh nampak, bercakap lembut gigi dari lidah, tapi hati, na'udzubillah. Allah tahu di kalangan Quraisy di Mekah tu, Nabi Muhammad Al-Amin ni yang paling mulia hatinya, dan walaupun dia seorang anak yatim piatu, tapi Allah lantik dia sebagai Rasul. Okay? Allah lantik Nabi Ibrahim walaupun ayah dia kafir, tapi hati dia baik. Safiyun, hati yang bersih. Okay? So maknanya appointment is made by Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Saya yang pertama apa ya? Revelation. Okay, revelation. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi, kita cerita surah Al-Kahfi sikit, satu ayat je. Ya, dah baca Kahfi malam ni? Belum? Baca tapi tak habis. Tak sempat? Masya-Allah, bukan dah hafal ke? Allahu Akbar. Sambil berjalan ke 50 ayat tu senyum je. Lama-lama baca dia boleh hafal insya-Allah. Ayat akhir. Ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Okey, satu ayat ni kita mungkin boleh dah nak explain dekat anak buah kita bahawa Rasul ni gambaran kasih sayang Allah kepada kita. Pertama, poin pertama. Nabi kata dekat kaum Quraisy, wahai Quraisy, aku ni sama macam korang. Sebab apa? Sebab Quraisy kata, Muhammad, you must not be among the human being. You must be an angel. Because when you speak something, you will be speaking marvelous. You can predict what will happen in the future. In the grave, on the day of judgment, crossing the sirat, location of the paradise and hell, you can talk about that. You must not be among the human being. Oh, dia cari alasan sebab dia tak nak percaya kan? Boleh ke cakap English malam-malam ni? Boleh kan? Alhamdulillah. Ini kualiti orang UAE. Yeah, you must be able to translate the Quran into English. Ini future Mufti Meng lah kan ni. Masya Allah, Yasmin Mujahid. Okey. Jadi bila dia Quraisy memberi alasan, kau ni mesti malaikat Muhammad kan? Okey, Allah pun bagi idea dekat Nabi. Dia baca ayat Quran, kalau ada kul tu maknanya Allah suruh Nabi Muhammad, you pergi dekat dia orang, you cakap benda ni. Okay, cool. Innama ana basyarum mithlukum. I am a normal human being like you. You eat, I am also eating. You sleep, I also sleep. But I don't oversleep. Jarang yang nampak, jarang yang dapat saya punya lawak. Okay, tak apa. You sleep, I also sleep. You eat, I also eat. Kalau Allah nak lantik di kalangan malaikat, Allah boleh je lantik utusan untuk menyampaikan utusan daripada Allah. Allah lantik Jibril. Jibril pun Allah kata tada'ul malaikatu ajnihatan matna wa tada'ul malaikatu, macam mana surah Fatir ayat 1? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati ajnihatin rusulan. Saya nak kata rusulan tu Allah guna rusul juga. Maknanya malaikat sebagai utusan daripada Allah. Itu rusulan untuk bawa wahyu dari Lauh Mahfuz kepada Nabi. Tapi rusul yang Allah nak hantar ke kita ni, okay, Allah lantik di kalangan manusia. Itu rahmahnya Allah ni. Allah Ta'ala yang kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, itu antara manifestation rahmah. Okay, Allah lantik rasul-rasul di kalangan manusia. Kenapa di kalangan manusia? I pun dah belajar benda ni, humanity. Salah satu bukti Allah ni is always on our side. Allah emphasize on the affair of human being. Allah sayang manusia. Sebab apa? Kalau aku present kepada engkau model di kalangan malaikat, korang boleh ikut tak?
Tak boleh ikut, malaikat dia tak tidur. You all tidur? Tapi lewat? Awal. Ustaz-ustaz ni tidur awal, nanti pukul 3 dia bangun. Masya-Allah. Okay, so Allah lantik di kalangan manusia. Muhammad, kau pergi cakap kat dia orang, Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya pun manusia macam korang juga. Saya pun berkahwin, you all pun berkahwin. Saya pun ada anak, you all pun ada anak. Saya makan, you all makan. Saya pergi pasar, you all pun pergi pasar. Sama kan kita kan? Okay, sama. Easy to follow. Ana basyarum mithlukum. Beza dia adalah aku bercakap, aku boleh cerita dekat engkau ada hari akhirat. Aku boleh cerita ada dosa pahala, ada perhitungan amal sebab aku ni dapat wahyu. So, bila aku bercakap something yang real from our Lord. So, believe in what I am teaching. Believe in what I am saying. Okay, korang tak boleh nafi apa yang aku kata ni sebab yang aku kata ni from our Lord. Yuha ilayya. Itulah first R meaning. Nabi-nabi dia membawa message dari wahyu. Dia bukan bercakap ikut suka hati mak bapak dia orang, tak ada. Okay, bukan macam kita bercakap sikit menipu, bercakap sikit mengarut, bercakap sikit mencarut. Okay, bukan kita. Nabi-nabi bukan macam kita. Wa ma yantiqu anil hawa. Sambung. In huwa illa wahyun yuha. Nabi will not be speaking based on his own desire. Dia tak bercakap ikut nafsu dia. Ya, dia bercakap ikut apa yang Allah wahyukan. So itulah the first R. Okay. R yang kedua, saya tak tahu lah boleh habis ke RASUL saya malam ni. Boleh eh? You all lepas pukul 9, pukul 10, lepas pukul 10 ada apa lagi? Tak ada ya? Alhamdulillah. Okey. Ayat 1 surah Nuh. Sebab kita ambil tanda Allah memuliakan rasul-rasul dia ialah ada yang Allah letakkan nama rasul kepada surah-surah dalam Al-Quran. Antaranya surah Nuh, antaranya surah Yusuf. Mau nak cerita pasal surah Yusuf, mau memang best cerita surah Yusuf. Saya boleh cerita dalam 5 hari pun boleh cerita non-stop. InsyaAllah, one day in the future. Surah Yunus, very good. Surah Hud, surah Hud, surah Muhammad. Sungguh anak-anak buah usrah tersebut. Apakah nama-nama Rasul yang Allah ambil dia letak sebagai nama surah? Bila letak sebagai nama surah, maknanya ada message tentang Rasul-Rasul pilihan Allah tu dalam tu. Walaupun dia adalah surah Hud, tapi Allah cerita sikit je pasal Hud. Walaupun dia surah Ibrahim, Allah cerita sikit je pasal Ibrahim. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni dia bukan buku cerita. Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran adalah kitab yang memberi kita sumber hidayah. Okey? Jadi nabi-nabi okey, diutuskan untuk memberi kita reminder. This is another R. Reminder, Nabi Nuh tu berapa tahun dia berdakwah? Bukan 1000 ke? 1000? Saya nak jawapan tepat surah Al-Ankabut Allah mention. 1000 kurang 50. Bagus. Alfu mi'atin illa khamsin. Allah bagi kita formula matematik. Allah tak bagi tahu direct. Kalau Allah nak bagi tahu direct pun boleh juga. Dia bagi tahu direct kan. Ashabul Kahfi berapa tahun duduk dalam gua. Allah boleh bagi tahu. 300 campur 9. Ya. Okey, yang tu Allah bagi tahu 1000 kecuali 50. Maknanya 950 tahun dia berdakwah. Boleh bayang tak? You all duduk di CFS tak sampai setahun pun panas. Asyik nak keluar je, asyik nak balik je. Tapi tanyalah semua orang tak balik pun hari ni. Esok balik kan? Esok balik. Balik juga. Okey. Nabi Nuh duduk. Dia panggil labisin. Maknanya dia duduk.
Duduk makithina makmaknanya dia duduk bertapak di situ, tak keluar-keluar. Dia duduk bersama kaum dia. Lepas satu generasi meninggal, mari generasi yang lain. Dia duduk juga, masih duduk maintain. Nampaknya tak beriman lagi. Dia teruskan dakwah dia sehingga, boleh bayang tak 100 tahun kita rasa macam Allah dahsyatnya Nabi Nuh. Okey, bawalah surah Nuh tu kat dia orang. Study lah surah Nuh dalam 2,5 muka surat tu. Tapi dia punya perjuangan dia 950 tahun. Allah conclude dalam 2 muka surat je. Allah is al-alim. Dia tahu poin mana yang dia nak highlight kat kita. Point number 1, surah ayat 1 surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Okey, saya nak awak fokus perkataan anzir qaumaka. Anzir itu tujuan nabi-nabi diutuskan. Bukan Nabi Nuh je, semua nabi-nabi. Anzir. Saya rasa ayat selepas tu ayat tu kot. Ini Al-Kahfi. Ayat ni. Oh ni, ini surah Al-Anbiya. Ini surah Al-Anbiya. Ini dalil. Saya banyak letak dalil-dalil ayat Quran je. Al-Anbiya dia nak cakapnya semua rasul-rasul tu menerima utusan. Tak apa, saya tak ikut slide, tak apa kan? Nanti awak tengok je slide tu. Ada share link tak dengan dia orang? Ada ya? Okey. Boleh tengok je lepas ni. As a guidance, dia bukan termaktub kepada saya punya slide tu. You all boleh je expand the discussion, boleh je discuss. Tapi ini dia punya guideline je. Saya pun tak berhasrat untuk follow satu persatu. Okey, jadi Nabi Nuh, sebab Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh saya tak letak dalam tu. Sebab saya nak cerita. Nabi Nuh, dia mention kepada kaum dia. Dia tak boleh nak force, dia kata, walaupun aku sayang dekat korang ni, tapi aku tak boleh nak paksa. Sebab aku ni diutuskan sebagai anzir, nazir. Innama ana nazirum mubin. Surah cepat, Al-Huffaz, Al-Mulk. Very good. Innama ana nazirum mubin. Okay. Dah baca Al-Mulk? Nampaknya tak baca lagi kan? Tak baca lagi. Awal lagi. Nanti baca ke 12. Nazir itu sebagai pemberi peringatan. Bila saya ni datang memberi peringatan, okey, kita tak boleh nak paksa orang tu. Sebab tu nabi-nabi dia tak memaksa. La ikraha fiddin. Tu baru betul konsep dia dengan paksaan untuk beragama. Okey. Jadi, nak bagi tahu je bahawa nabi-nabi adalah hanya memberi peringatan. Basyiran wa nadhira. Kalau you ikut, you will be a mu'min. There you go in the paradise. You will have all the nikmat prepared by Allah. Tapi kalau engkar, ini kemusnahan dia, azab dia, neraka dia, torture dia macam tu. Hanya memberi peringatan. Sebab tu Nabi, bila bapa saudara yang sangat dia kasihi, sangat dia sayang, Abu Talib, lepas kewafatan Abdul Muttalib tu, Abu Talib lah yang handle dia kan, sampai ke orang-orang Quraisy tu tak berani nak mengapa-apakan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sebab he has been protected by his beloved uncle. But in the end, Allah, pakcik dia tak nak pula mengucap syahadah. Jadi aku tak boleh nak tolong apa-apa, dia kata. You akan jumpa ajaran sesat Rasul Melayu. Memang ada di luar sana. Okay, so kita jangan rasa selesa dengan iman yang kita ada sekarang. Okay, jadi untuk menyelamatkan kaum, dia kata tak apa, dia sacrifice. Nabi-nabi ni dia berdakwah dengan cara yang sangat rahmah, maknanya dia tidak memaksa. Walaupun anak sendiri dia tak paksa. Kalau dah tak nak naik ke bahtera ayahanda, pergilah. Maknanya dia pun melambai dari jauh je lah. Itu momen tu kalau kita betul-betul memerhati ayat-ayat dalam surah Hud tu, kita rasa macam heartbreaking ya, sebab anak sendiri
nak anak sendiri, kita melambai dia melambai kita, dia ke neraka, kita ke syurga. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Isteri sendiri yang duduk tidur sama dengan kita, tapi akhirnya destinasi akhir dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey, so nabi-nabi dia memberi amaran-amaran. So A for Rasul stands for amaran-amaran tentang ada bahaya di depan menanti sekiranya kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tajuk-tajuk perbincangan di kalangan semua rasul, saya tak nak ceritalah apa beza rasul dengan nabi, yang tu UPKK punya silibus. Ya, semua rasul, slide saya yang ada tajuk kecil-kecil tadi tu. Sebelum tu lagi. Sebelum okey, ini tajuk-tajuk yang dia orang selalu bawa. Bercakap je dengan kaum dia akan bercakap, kamu tahu tak dunia ni, alam ni siapa yang cipta? Kamu tahu tak daun-daun yang hijau tu, siapa yang bagi dia color different hijau punya color tu? Kamu tahu tak siapa yang cipta matahari ni? Matahari duk naik turun setiap hari. Kamu tahu tak belah malam kamu nampak bulan pula, dan kamu nampak bintang-bintang, siapa yang cipta? Nabi Ibrahim selalu menggunakan fenomena alam. Kalau you baca surah Al-An'am, dia cerita tentang fenomena alam. Sebab dia seorang Nabi Ibrahim ni, dia sangat memerhatikan alam sekeliling. Apa dipanggil? Ayat kauniyah. Sebab ayat tanda-tanda Allah wujud ni dia ada dua. Number one, ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita, yang kita boleh study. Dengar burung-burung berkicau, kita ingat, oh makhluk Allah ni dia bertasbih kepada Tuhan dia. Okey? Kita berdamai dengan alam supaya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan itu saja. Yang kedua, ayat makru'ah. Ayat-ayat daripada wahyu tadi tu. So itulah dua sumber untuk nabi-nabi ni, dia memberi dakwah kepada kaum-kaum dia. Okey, antaranya juga tentang tentang tauhid. Bila bercerita tentang Allah, this is the only God. You dah belajar kan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah. Inilah tajuk-tajuk discussion nabi-nabi. Mana-mana nabi, inilah tajuk discussion dia. Walaupun mereka diutuskan kepada zaman-zaman yang berbeza, ani'budullah, macam Nabi Nuh ayat 3 dia kata, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. You baca surah Hud, ada berapa orang nabi dalam surah Hud? Boleh test. Ya baca surah Hud tak? Oh, tak famous macam Al-Mulk. Tak famous macam Yusuf kan? Surah Hud tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kalau baca surah Hud ni, dia kata rambut dia beruban. Syayyabatni hudan wal waqi'ah. Ada 4 surah. Kalau dia baca tu, rambut dia beruban jadi. Sebab apa? Sebab dia melihat kehancuran demi kehancuran kaum-kaum nabi-nabi yang Allah sebut dalam surah-surah tersebut. Al-Waqi'ah, of course lah Allah cerita pasal kehancuran hari kiamat. Tapi surah Hud tu Allah cerita tentang kamu tolak Nabi Kamu tolak Nabi, kamu tolak kaum Quraisy, kamu tolak aku. Ini jadi. Nabi ni rahmah dia, kasih sayang dia kepada umat dia. Yalah, extraordinary. Menghancurkan berhala. Nabi Muhammad pun tak boleh tengok juga. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maknanya memerangi syirik ni adalah perjuangan para nabi. Jadi sama juga kalau kita pun, itulah antara sambung, kita menyambung perjuangan para nabi, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Method dia tu saya tak boleh nak discuss secara detail lah. Method dia tu, kalau you study tentang kaedah-kaedah dakwah para nabi, dia ni ramai pun dia berdakwah. Sebab Nabi Nuh, dia Allah presented dalam bentuk
Ya qaumi, ya qaumi. Ya qaumi maknanya wahai kaumku. Qaumi, mim ya maknanya kaum milik aku ni. Kaumku yang sangat aku sayangi. Maknanya kaum. Ramai follower pun dia berdakwah. Okey. Sikit follower pun dia berdakwah juga. Dalil dia Nabi Yusuf. Berapa orang dalam penjara tu? Wa dakhala ma'ahu sijna fataya. 2 orang je. Walaupun 2 orang, tapi adakah dia berlaku dakwah tu? Berlaku dakwah dia. Wattaba'tu millata qaumin wattaba'tu millata qaumin macam ayat tu? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dia kata aku tak ikut agama kaum aku yang dicerita dekat budak berdua tu. Bukan budak berdua, banduan penjara berdua tu. Maknanya walaupun ramai ke, sikit ke, walaupun 2 orang je ke, teruskan you punya dakwah, because Allah tak tengok kuantiti. Allah tengok usaha kita berdakwah. Allah tengok usaha kita menyampaikan apa-apa sahaja dari wahyu. Walaupun ada seorang je like kita punya posting tu. Okay. Kalau nak kira kuantiti, boleh kata fail lah Nabi Nuh ni. Sebab 950 tahun, takkan tak sampai 100 orang kot. Okay, yang naik kapal gitu kan, tak sampai. Sikit je, illa qalilah. Allah memang mention sikit je. Sikit tu maknanya beberapa orang. Beberapa orang tu Allahu a'lam, dalam Israiliyat dia kata 10 orang. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi nak cakapnya sikit. Tapi adakah dia efek Nabi punya spirit untuk menyampaikan wahyu Allah? Tidak sekali-kali. Okay. Sama jugalah macam kita, ya. Okey, so saya tak boleh nak explain detail lah surah Nuh ni. Sebenarnya cerita dia meluahkan kepada Allah Ta'ala bahawa inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Tak cukup siang hari, aku pergi malam hari. Okey, waktu malam tu aku pergi approach personally pula, tetapi tetap aku mendapat rejection daripada dia orang. Okey, reject. Cakap tentang rejection, bukan seorang Nabi yang di-reject. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima ejekan dan rejection daripada kaum dia sendiri. Kaum Quraisy tu bukan orang lain. Kaum Quraisy tu adalah kaum dia sendiri. Ya, sebab tu dia rasa macam tak naklah nanti dia yang masuk syurga tengok kaum dia semua tu tersiksa di neraka, dia tak nak. Okey. Jadi atas dasar rahmah, ya, rahmatan lil alamin, itu adalah spirit semua rasul-rasul. Okey. Next one. Okey, umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nabi Muhammad ni sampai dia ni, kalau you all baca dalam surah Kahfi tu, dia Allah sebut sampai Nabi ni hampir-hampir membinasakan diri dia sendiri sebab dia sangat tertekan dengan rejection. Dia sangat tertekan melihat kaum dia ni berterusan dalam kekufuran. Kalau dalam bahasa kita sekarang ni macam mental lah jadinya. Sampai tak lalu makan, tak boleh nak tidur. Allah kata relax. Sebabnya wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau dia orang menolak kamu punya dakwah, relax. Senior kamu, nabi-nabi sebelum kamu dulu pun juga mereka direject. Okey. Jadi apa azab Allah? Kalau you nak tengok cerita kaum-kaum yang diazab ni, you pergi tengok surah Hud, you pergi tengok surah surah Asy-Syu'ara ke As-Saffat. Ya, dibinasakan. Apa untungnya tak follow dakwah Rasul? Tak ada untung apa-apa sebab di dunia lagi dibinasakan. Ada yang Allah tangguh, tak binasa lagi. Macam umat Nabi Muhammad sampai sekarang ni. LGBT berleluasa. Arak kat mana saja, 7E boleh beli. Smoking, vaping, zina, couple, semua ada. Sebut je dosa-dosa zaman Nabi-Nabi mana, semua ada zaman Nabi Muhammad. Tapi Allah tangguhkan azab. Jadi macam umat-umat terdahulu, Allah azab terus, direct cash. Saya hanya dapat cari gambar 2 ni je petang tadi. Ada gambar Nabi Nuh
kaum Nabi Nuh dibinasakan akhirnya. Ya, Allah wafarat tanur. Ada saya bagi letak ayat surah Hud. Surah Hud. Mimma khati'at, ini surah Nuh, ni ayat surah Nuh. Mimma khati'atihim ughriqu. Allah lemaskan dia orang. Semua sekali lemas. Allah bagi tentera dia. Bila mana tentera Allah bekerja, kat situ kita kena surrender. That's it. Okay, tapi sebelum sampai ke tahap ni 950 tahun. Kenapa tak nak ikut? Yang ni Allah dah bagi azab habis. Okay, that's the end. Okay, and then gambar yang kedua pun sama juga, cuma saya quote ayat daripada surah Hud. Ya, hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Itu cara Allah bagi tahu detail sikit cara Allah musnahkan kaum Nabi Hud, Nabi Nuh ni. Allah keluarkan air dari dapur, wa farat tanur, dari dapur maknanya air dari bumi pun keluar, dari atas pun turun. Boleh imagine tak? Setinggi gunung, pergilah lari kat mana pun tak ada. Wallahu a'lam, katanya banjir ni banjir global. So, you baca surah Nuh, ayat hujung sekali tu dia berdoa. Doa dia, macam mana doa Nabi Nuh? Rabbil firli wali walidayya. Maknanya ibu ayah dia beriman. Waliman dakhala baitiya mu'minan. Dan siapa-siapa yang masuk dalam rumah, dalam kapal aku ni yang beriman. So maknanya orang-orang yang beriman tu antaranya nenek moyang kita lah dan sampai ke kita ni. Wallahu a'lam. Walil mu'minina wal mu'minat. Orang mukmin kita ni, Nabi Nuh berdoa dulu ribuan tahun dulu. Tapi doa tu sampai ke kita sekarang ni. Kita ni di kalangan orang-orang yang percaya kepada Rasul, orang-orang yang percaya kepada hari akhirat, termasuk juga dalam doa Nabi Nuh ni. Baca dan you pergi tengok tafsir ayat akhir surah Nuh. Okey, wallahu alam, itu tentang Rasul. Saya pun tak tahulah macam mana nak, boleh ke saya expand sikit untuk hari kiamat. Ada 3 poin je saya hari kiamat. Saya pun tak tahulah saya berpuas hati ke tak dengan explanation. Saya rasa macam saya sentuh sikit-sikit je. Boleh kan? Sikit-sikit pun boleh lah. Balighu anni walau ayat. Ni memang satu ayat betul malam. Okey. Sebab paling simple pun saya cerita tentang kronologi kisah Nabi Musa tahun lepas pun saya cerita 4 jam. Itu kronologi. Kalau you nak tahu cerita Nabi Musa dari baby sampai dia wafat, itu 4 jam. Tapi saya belajar lagi terus. Saya belajar lagi 40 jam. Jadi tak boleh, saya tak boleh nak recap dalam masa sekejap ni. Saya tak boleh nak bagi detail lah. Tak boleh nak bagi detail, minta maaf masa tu. Okey, yang kedua, Rasul long lasting living example, living personality. Ini Allah sendiri bagi tahu dalam surah Al-Ahzab. Apa reason dia? Ada cerita yang panjang. Surah Al-Ahzab tu Allah nobatkan Nabi kita ni, okey, sebagai long living example. Uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Long living example. Sampai sekarang ni orang duk berbicara tentang macam mana cara makan Nabi, cara solat Nabi. Kan? Cara ikut, kalau nak ikut cara Nabi, ikut betul-betul daripada Quran dan Sunnah. Okey? Kalau nak ikut Quran dan Sunnah, Nabi ajar macam mana cara nak berselawat kepada dia. Sebab Rabiul Awal, Maulidur Rasul is coming. On this Monday. Jadi cara nak berselawatlah guna kaedah yang Nabi ajar. Sebab sahabat dah pernah tanya, kaifa nusalli alaika, macam mana kami nak berselawat kepada kamu? Nabi pun cakap, yang kita duk baca dalam solat, itu selawat yang paling afdal. Okey, wallahu a'lam. Itu tentang Rasul. Sikit lagi boleh? Baik. Okey, hari kiamat. Hari kiamat, hari akhirat. Tekan. Okey, hari akhirat. Believe in the hereafter. Ini ada 3 poin je. Pertama, kita nak cerita tentang kiamat itu pasti terjadi. Bila kita percaya Rasul, mesej utama Rasul adalah hari akhirat.
You baca surah Yasin, ada 3 tema penting dalam surah Yasin. Pertama, tentang ketuhanan. Cerita tentang Tuhan kan, siapa Tuhan, apa semua tu. Itu part pertama. Part kedua, kerasulan. Part ketiga, tentang hari akhirat, hari kiamat, di mana semua pasti mati dan kiamat tu pasti terjadi. Okey, baca surah Toha. Surah Toha, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sa'ata atiyatun. Pasti akan datang. You nak ke you tak nak ke, you lari pergi ke mana pun. Fir'aun dia buat piramid tu untuk berlindung. Okey. Kaum Ad and Samud, kaum Samud dia pergi tepuk bukit-bukit, gunung-gunung, jadikan istana supaya boleh lari, duduk dalam tu, lari daripada mati. Tak boleh lari. Larilah pergi mana pun. Inna sa'ata atiyatun. Akadu ukhfiha, tapi aku sengaja sembunyikan. Sebab Nabi pernah ditanyakan, Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Kamu tahu tak saat? Tahu tak saat? Saat bila akan terjadinya kehancuran? Apa jawapan Nabi? Aku tidak tahu. Oh, itu jawapan yang baik. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maybe the questioner knows better than the one who been asked. Bolat kan, Nabi bolat jawapan dia. Okay. Nak cakapnya Nabi pun tak tahu, tapi Allah kata akadu ukhfiha, sengaja aku sembunyikan. Oh, kalau semua bagi tahu, tak surprise lah kan. So Allah prepare, kalau kita buat baik, Allah prepare pahala yang lebih baik. Kita belajar dalam ihsan kan. Okay. Saya tak ingat nak quote ayat mana. Man amila salihan falahu khairum minha. Kita expect kita dapat 1 je pahala, tapi Allah prepare beribu pahala. Allahu a'lam. Okey, surah Ghafir pun Allah kata inna sa'ata la'atiyatun. Sebab tu kalau baca Quran, tengok kalau as-sa'ah you pause sekejap. Pause, sama ada you nak tengok translation ataupun you rujuk tafsir, ataupun you tengoklah as-sa'ah tu dia merujuk kepada apa. Tapi biasanya hari kehancuran. Okey? La'atiyatun la raiba fiha. Tiada keraguan padanya. Macam jangan ragu kepada Al-Quran. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Allah guna ayat yang sama juga. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Tak ada keraguan. Jangan ragu-ragu. You ragu hari kiamat, maknanya you deny the whole teaching. Okay. Kemudian itu yang pertama ya, pasti. Sebab apa orang beriman ni dia pasti dia percaya kepada kiamat akan datang. Kiamat akan datang. Ya. Orang yang nafi-nafi tu you baca surah Al-Mulk nanti. Nanti dalam ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu dia orang punya ratapan di dalam neraka. Dia orang meratap sebab apa? Sebab dulu dia orang nafi hari akhirat. Ni jangan tak tahu, Nabi bila di Mekah, masa di Mekah, musyrikin Quraisy ni yang kepala-kepala dia, bapak-bapak menteri musyrikin Quraisy ni, dia take turn. Hari Isnin, Walid bin Mughirah pergi jumpa Nabi. Muhammad ni macam mana ayat dia tu? Aidza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dia bawa tulang yang dah hancur, dia bawa debu tulang tu, dia pergi side war Nabi. Dia pergi perang psikologi, dia pergi downgrade dakwah Nabi. Dia kata, aidza kunna idhaman, tulang-tulang ni dah hancur ni nak bangkit semula. Itu dia orang pergi punya apa tu? Pergi humiliate Nabi. Apa yang kau bawa ni Muhammad? Illogical. Yang ni dah jadi debu, takkan dia nak hidup balik kot. Ya, pergi tengok dalam surah Yasin pun ada perkataan yang lebih-lebih kurang menafikan hari akhirat. Siapa-siapa yang nafi hari akhirat, you baca surah Al-Mulk, you pergi tengok translation ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suara dia orang dalam neraka macam mana?
Itu sebenarnya suara dari neraka tu yang kita duk baca tu. Sebab itulah surah Al-Mulk ni adalah surah Al-Mani'ah. Surah yang menghalang kita daripada neraka. Sebab kita dah tengok ini rupanya orang-orang dalam neraka menyesal. Jadi kita tak akan jadi macam diorang. Okey, antaranya. Okey, jadi itu kepastian. Bila berita yang pasti, mestilah dah tak ada doubt lah, ya, tentang berita yang pasti. Okey, next one. Okey. Bila bercerita tentang akhirat, macam dalam hadis Jibril. You all tahu kan hadis Jibril? Semua dah belajar? Dah belajar? Orang UI semua dah belajar. Oh, ada yang hafal? Orang Abakirah hafal, saya tahu. Ada orang Abakirah kat sini? Tak ada. Kalau orang Al-Abakirah, pondok modern Abakirah, dia orang hafal. Saya tak tahu kalau mana-mana madrasah lain yang hafal. Tapi kalau hafal, that is good enough. Sebab itu adalah foundation. Yang foundation of religion. Sebab Nabi beritahu sahabat-sahabat dia, Jibril datang tu untuk menceritakan kepada kita tentang agama kita. So agama kita ni salah satu concern dia tentang as-sa'ah. Bila berbicara tentang as-sa'ah, kena tengok dia punya tanda-tanda dia. Sebab tu dalam hadis Jibril tu Nabi pun ditanya tentang tanda-tanda. Akhbirni an amaratiha. Muhammad, boleh tak kalau you tak nak tahu, kalau you tak tahu dan tak nak bagi tahu bila berlakunya, boleh tak kamu bagi tahu kat kita orang ni? Boleh tak bagi tahu tanda-tanda dia? So Nabi bagi tahu 2 tanda. Itu tanda kecil. Itu tanda kecil. Yang tanda-tanda kecil tu dah berpuluh tanda kecil, semua dah berlaku. Apa lagi yang kita tunggu? Kita bukannya ada banyak masa dah. Kalau sahabat-sahabat hidup di zaman Nabi tu, dia rasa macam dah sangat dekat. Nabi dengan kita sekarang ni dah berapa ribu tahun? Dah 1000 tahun? 1400 berapa? 14? Satu 444. Dah 1400 tahun jarak kita dengan Nabi. Nabi kata masa zaman dia tu, dia dengan hari kiamat between the 2 fingers. Adakah kita ada banyak masa lagi? Kita dah tak punya banyak masa. Okey? Kita bukan macam zaman Nabi Nuh, orang yang hidup beratus tahun. Kita bukan macam orang zaman Nabi Ibrahim yang hidup ratus tahun. Nabi Ibrahim umur 100 tahun baru dapat anak. Kita ni, Tun Mahathir yang hidup dekat-dekat dengan 100 tahun tu pun kita rasa, oh hebatnya kehidupan dia. Okey? So maknanya kita tak punya banyak masa. Okey? Jadi tinggal lagi tanda-tanda besar je yang tak keluar lagi. Kita duk menunggu bila Al-Masih turun. Kita duk menunggu bila Dajjal merobohkan tembok yang Zulkarnain bina tu. Kita duk menunggu bila Nabi Isa datang. Kita duk menunggu bila sehingga datang saat tu. Itulah dia kronologi kiamat bermula. Slide terakhir. Kronologi kiamat saya nak summarize dalam bentuk dia punya kronologi. Pertama, tiupan demi tiupan. Dari antara satu tiupan sangkakala dengan 2, jarak dia wallahu ta'ala a'lam. Jarak dia lama. Sebab tiupan pertama semua akan hancur. Okey, ada dalam surah-surah terakhir yang surah-surah Mufassal dalam juzuk Amma tu kan. Okey, Allah cerita tentang kehancuran dia macam mana. Kalau yang pregnant pun nanti keluar anak tu sampai kalau yang menyusu pun terlepas daripada susuan. Dan wallahu a'lam, kita pun na'udzubillah tak nak menyaksikan hari kiamat. Sebab yang tinggal masa tu adalah mereka-mereka yang kufur semuanya, yang tidak lagi mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya. Okey, itu nufkhah, dipanggil nufkhah pertama. Yang kedua, tiupan kedua tu this is the beginning of our eternal life.
Kehidupan kita yang sebenar. Kita tak akan mati dah lepas yang tu. Okey. Yang kedua, kita semua akan dibangkitkan. Yang nafi-nafi hari akhirat tadi, yang tulang-tulang tadi, yang pergi duduk mengeji-ngeji Nabi tadi tu, dia orang, Allah record dalam surah Yasin. Nanti dia orang kata, kenapa ni? Kenapa? Siapa yang ganggu aku tengah tidur ni? Dia consider dia tengah tidur. Sebab hari-hari yang bakal dia lalui adalah hari-hari yang sangat sukar. Sebab tu hari akhirat juga dinamakan Yaumul Usr. Susah, kesukaran. So, yang kedua, kronologi kedua adalah Al-Ba'tsu. Al-Ba'tsu, kalau you jumpa perkataan resurrection. Resurrection maknanya kita akan dibangkitkan semula. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Sebagaimana pastinya kita tidur malam dan bangun balik di waktu pagi. Sebab tu Al-Mulk, Nabi tak tidur kecuali dia baca dulu Al-Mulk. Sebab dalam Al-Mulk Allah cerita tentang dia yang mencipta kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Lepas mati you akan hidup balik. Lepas tidur you akan bangun. Lepas mati akan hidup balik. Kalau mati dan tak hidup